Salam sejahtera Doktor, kumpulan saya terdiri daripada saya Jenny Yong, metrik nombor 248976 dan Puan Sharifah Hamziah 251705 yang akan membentang untuk hubungan gaya komunikasi antara ketua jabatan dengan komitmen pegawai di Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi bahagian Sibu Sarawak. Untuk perkenalan, komunikasi merupakan satu unsur yang amat penting dan diperlukan dalam semua organisasi sebagai media penyampaian maklumat. Komunikasi yang berkesan antara pihak pengurusan atasan dengan kaki tangan dalam sesebuah organisasi akan dapat meningkatkan komitmen dan pencapaian pekerja. Oleh itu, kajian ini telah dibuat untuk mengkaji hubungan gaya komunikasi antara pengurusan atasan iaitu ketua jabatan dengan komitmen pegawai di bahagian Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sibu Sarawak. Aspek yang dibincangkan adalah merangkumi 8 jenis corak komunikasi yang akan diamalkan oleh ketua jabatan, iaitu tenang, terbuka, suka berunding, mesra, ekspresif, prihatin, dramatik dan dominan. Objektif kajian pertama adalah untuk mengetahui dan menentukan hubungan gaya komunikasi antara ketua jabatan dengan komitmen pegawai dari aspek kesetiaan, identifikasi dan pelibatan dalam jabatan. Objektif seterusnya ialah mengetahui dan menentukan pandangan pegawai terhadap gaya komunikasi ketua jabatan mereka melalui pengujian hipotesis kajian. Kerangka kajian adalah berasas kepada 3 model utama, iaitu model komunikasi Shannon dan Weber, model komunikasi Laswell dan juga model input proses output Trout. Terdapat 3 unsur utama, iaitu gaya komunikasi ketua jabatan, demografi dan komitmen pegawai, yang lebih berfokuskan kepada 8 jenis gaya komunikasi ketua jabatan, iaitu tenang, terbuka, suka berunding, mesra, ekspresif, prihatin, dramatik dan dominan. Batasan kajian adalah terdiri daripada 50 orang pegawai daripada keseluruhan populasi yang akan menjadi responden kepada kajian ini, yang melibatkan cawangan khidmat pengurusan sumber manusia, cawangan cukai darah negeri, cawangan pematuhan, cawangan penguatkuasaan dan cawangan pekastaman. Salah satu kepentingan kajian adalah untuk memastikan elemen gaya komunikasi yang wajar untuk mempertingkatkan tahap komitmen pegawai yang cemerlang dalam organisasi, yang juga merupakan satu usaha kepada kesinambungan kajian terdahulu, dan segala dapatan kajian dapat memberi panduan tentang gaya komunikasi yang sepatutnya dicontohi oleh ketua jabatan. Usaha untuk membantu ketua jabatan menilai gaya komunikasi yang sesuai bagi merancang dan menambahkan program yang sesuai supaya hubungan dan kepuasan kerja subordinat dapat dipertingkatkan. Terdapat 8 jenis gaya komunikasi menurut Norton yang merangkumi jenis gaya beramah, merujuk kepada seseorang yang suka berinteraksi dan sentiasa menghargai sumbangan orang lain. Jenis gaya tenang, seseorang yang tidak takut dan tidak gelisah semasa berkomunikasi dan mampu menyampaikan pesanan dengan yakin. Jenis gaya suka berbincang merupakan individu yang menyokong sesuatu pendapat yang diutarakan melalui bukti dan hujah yang kokoh. Jenis gaya prihatin merupakan seseorang yang sentiasa menjaga perasaan orang lain dengan memberi maklum balas yang positif dan teliti. Jenis gaya ekspresif lebih kepada menggunakan isyarat pergerakan anggota tubuhnya seperti mata, kepala, tangan dan sebagainya untuk menunjukkan maksud yang hendak disampaikan semasa berinteraksi. Jenis gaya dramatik, individu yang suka mencerita atau memperbesarkan sesuatu perkara melalui topik yang dikongsinya untuk menunjukkan mesej yang ingin disampaikan. Jenis gaya terbuka, seseorang yang mempunyai pemikiran terbuka semasa berkomunikasi dan mudah menunjukkan perasaan emosi dan sentiasa bersedia untuk menyatakan perasaan sebenar dengan jujur
dan menyampaikan apa yang sepatutnya diketahui oleh orang lain. Gaya yang terakhir ialah gaya dominan, yang merupakan seseorang yang suka menguasai orang lain semasa berkomunikasi, walaupun tidak suka bercakap. Komitmen pegawai merujuk kepada kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap pegawai melalui sikap dan kelakuan serta pelibatan mereka terhadap jabatan. Terdapat 3 jenis komitmen, iaitu kesetiaan, identifikasi dan pelibatan. Ketua jabatan dikenali sebagai Ketua Kastan Stesen di Jabatan Kastan Diraja Malaysia Sibu Sarawak. Berfungsi untuk menjalankan dan memantau aktiviti pentadbiran jabatan. Ketua Kastan Stesen sentiasa memastikan semua pegawai bawahannya menyampaikan perkhidmatan jabatan yang berkualiti kepada masyarakat selaras dengan objektif jabatan. Pegawai di sini merujuk kepada kaki tangan di organisasi kajian, iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sibu Sarawak, yang terdiri daripada anggota pegawai kastam dari grade WK19 sehingga WK44 yang terdiri daripada 5 cawangan, iaitu cawangan khidmat pengurusan dan sumber manusia, cawangan perkastaman, cawangan sukardaran negeri, cawangan penguasaan dan cawangan pematuhan. Untuk bahagian seterusnya, saya akan menyerah kepada Puan Sharifah Hamsia. Terima kasih diucapkan kepada Cik Jenny Yong. Saya akan meneruskan mengenai teori komunikasi dan teori hubungan manusia. Yang pertama, teori informasi organisasi. Ia menjelaskan pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi kerana ia dilihat sebagai asas untuk mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat untuk menjamin keberhasilan organisasi bagi mencapai matlamat. Ia fokus kepada proses pengorganisasian anggota organisasi dan bukannya struktur organisasi tersebut. Kedua, teori tembusan sosial. Teori ini diutarakan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973 yang menjalinkan hubungan komunikasi berubah daripada tahap cetek, tidak intim kepada peringkat yang lebih mendalam dalam jangka masa tertentu. Teori ini mempunyai berkaitan dengan kajian ini di mana kepuasan pekerja boleh tercapai melalui gaya komunikasi yang diamalkan oleh ketua. Ketiga, teori birokrasi. Para pegawai perlu menerima sistem pengurusan yang berdasarkan teori birokrasi yang diasaskan oleh Max Weber. Birokrasi merupakan satu konsep dalam sosiologi yang rujuk kepada pelaksanaan pentadbiran dengan menguatkuasakan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sesebuah organisasi. Keempat, teori hierarki keperluan Maslow telah dikemukakan oleh Abraham Maslow mengandaikan manusia adalah dimotivasi oleh 5 keperluan asas, iaitu fisiologikal, keselamatan, afiliasi, harga diri dan pencapaian kendiri. Dan model yang kelima iaitu model komitmen STAIR. Faktor seperti umur dan jantina, tahap pendidikan, struktur organisasi, bidang tugas dan kebajikan yang diperuntukkan oleh pihak organisasi kepada pekerjanya adalah berkait rapat dengan komitmen pekerja terhadap organisasinya. Reka bentuk kajian. Kami telah menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas iaitu cross-sectional survey, iaitu soal selidik. Pemboleh ubah bebas yang diukur merangkumi pemesra, tenang, suka berunding, prihatin, ekspresif, dramatis, terbuka dan dominan. Manakala komitmen pegawai iaitu identifikasi, penglibatan dan kesetiaan terhadap jabatan merupakan pemboleh ubah terikat. Kajian ini adalah bersifat kolerasi keorganisasian. Berikut adalah populasi dan sampel kajian. Cawangan khidmat pengurusan sumber manusia. Jumlah sampel adalah 15 dan peratusan adalah 30. Cawangan penguatkuasaan
Jumlah sampel 15, peratusan 30%. Cawangan perkastaman, jumlah sampel 10 orang, peratusan adalah 20. Cawangan cukai dalam negeri, 5 orang dan peratusan adalah 10. Dan cawangan pematuhan, jumlah sampel adalah 5, peratusan adalah 10. Jadi, kami telah membuat 50 jumlah sampel dan peratusannya adalah 100%. Proses pengumpulan data adalah seperti berikut. Kaedah penganalisisan data. Perisian Statistical Package for Social Science SPSS versi 25.00 akan digunakan untuk menganalisis data. Kaedah statistik iaitu analisis deskripsif seperti skomin, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai akan digunakan untuk mengkaji dimensi gaya komunikasi. Hubungan gaya komunikasi yang diamalkan oleh antara ketua jabatan dengan komitmen pegawai terhadap jabatan akan diuji dengan menggunakan metod kolerasi Pearson. Nilai R yang menghampiri 1.0 dikatakan mempunyai hubungan yang tinggi, manakala nilai menghampiri sifar untuk menunjukkan hubungan yang lemah. Analisis deskripsif digunakan untuk mengkaji persepsi pegawai terhadap gaya komunikasi. Teknik pengukuran kolerasi iaitu metod kolerasi Pearson pula diaplikasikan untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah terikat dalam kajian ini. Seterusnya, kepentingan mempraktikkan etika penyelidikan. Pertama, pengkaji mempunyai tanggungjawab supaya identiti sebenar responden disembunyikan bagi menjaga privasi responden dan haruslah mendapat persetujuan sekiranya identiti responden perlu didedahkan sekiranya perlu. Yang kedua, segala data yang telah diperolehi adalah bersifat rahsia dan haruslah dikendali secara confidential supaya penglibatan responden dalam sesuatu kajian adalah tidak memberikan impak kepada kehidupan mereka. Dan yang ketiga, nilai kerahsiaan ini sangat penting bagi menjaga maruah dan hak responden daripada tercemar. Rumusan. Bahagian ini menggambarkan reka bentuk kajian dan juga kaedah pelaksanaan kajian. Data akan diperolehi daripada 50 orang responden yang dipilih secara rawak mudah daripada 131 orang pegawai di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Stesen Sibu. Data dikumpul dengan menggunakan cara soal selidik yang mengandungi 3 bahagian yang merangkumi demografi responden, gaya komunikasi ketua jabatan terhadap pegawai dan komitmen keorganisasian. Data dapatan akan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 25.00. Hasil analisis statistik iaitu analisis deskriptif dan analisis inference yang diperoleh akan digunakan untuk membuat generalisasi dan menghuraikan dapatan kajian. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.